السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Baik, jadi malam ni kita sambung di mana tuan-tuan? Baik, kitab kita Asas Aqidah Islam. Jadi kalau Jawi muka surat 50 27 33 kan? Betul tak? 33 bawah sekali. Baik, jadi kita tengok ke surat 57 yang ke-33. Qala musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah yang ke-33, Asmaul Husna yang ke-33. Baik, Al-Halim. Al-Halim, yang maha berlemah lembut. Berlemah lembut. Lembah lembut ni makna dia apa? Allah tidak cepat memberi balasan seksa dan lekas radang, marahlah, lekas marah sekalipun kepada orang-orang yang dimurkainya setelah mereka bertaubat. Jadi lemah lembut, paling lambat nak bertindak mengazab seseorang hamba dia. Jadi kita tengok makhluk yang paling jahat, iaitu iblis kan, paling jahat. Tidak ada makhluk sejahat dia. Paling jahat iblis, tapi dia makhluk yang panjang umur dia, tak mati-mati tuan-tuan. Sampailah nanti nak kiamat baru dia mati. Iblis, yang mana setelah dia derhaka pada Allah Azza wa Jal, dia kata apa? Qala rabbi arini, qala bima aghwaytani laqudan an sirataka mustaqim, qala anzirni ila yaumi yub'asun. Minta pada Allah, ya Allah, anzirni ila yaumi yub'asun, panjangkanlah umurku sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala kabulkan. Qala innaka minal munzarin, kamu di kalangan orang yang dipanjangkan umur. Jadi kalau iblis ni makhluk paling jahat, derhaka pada Allah, dia doa Allah kabul. Jadi kita insya-Allah bila kita berdoa pada Allah, kalau kita ikhlas, kita minta dalam doa kita tu, tak ada kita minta maksiat, tak ada kita minta untuk memutuskan silaturahim ataupun menzalimi orang lain, kita minta untuk kebaikan dunia ataupun akhirat, kita doa, insya-Allah Allah Ta'ala kabul tuan-tuan. Cuma cara Allah Ta'ala kabul ni yang Allah Ta'ala tahu yang terbaik bagi hamba-Nya. Kadang-kadang kita tak nampak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, lembutnya Allah, lemah lembutnya Allah ni, maksud dia lambatlah nak marah, ambil tindakan. Iblis tu jahat tuan-tuan. Kita tuan-tuan, manusia lah tuan-tuan umumnya. Kalau kita marah dengan orang, kalau tak boleh tengok dia senang. Kalau marah sebahagian orang lah, tengok orang kalau tak suka dengan dia, tengok dia hidup senang, sihat, bisnes dia jadi naik meluat. Tapi tuan-tuan, Allah Azza wa Jal, orang yang menentang Allah, yang tak beriman pada Allah, lemah lembutnya Allah, orang kafir ni, sebesar-besar dosa atas dunia ni kafir lah. Syirik sebesar-besar dosa.
Dosa paling besar, paling dimurkai oleh Allah adalah syirik. Tapi adilnya Allah, lemah lembutnya Allah, kita tengok di dunia ni kebanyakan yang senang, kaya, bisnes jadi orang kafir. Kaya tuan-tuan bukan kata Malaysia, tentang keliling dunia lah. Kebanyakan orang kafir dia buat bisnes jadi dan berjaya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Azza wa Jalla adilnya Allah. Allah bila ada orang yang bukan Islam, dia buat kebaikan di dunia, maka Allah balas kat dunia. Sebab tu kadang-kadang orang bukan Islam, dia buat bisnes senang nak maju. Senang nak maju, cepat nak maju, banyak customer. Dia mungkin dia ada kebaikan tuan-tuan. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan sebelum ni, lama dah. Ada kawan saya buka kedai sebelah kedai Cina Yuska. Cina jual apa? Kereta kan. Tapi kawan saya ni orang Islam lah, saja tengok perangai Cina-Cina ni lah. Cina yang bukan Islam ni, yang tengok dia punya apa, rahsia bisnes dia. Dia tengok orang Cina ni, kalau pokok dia bertanam, dia pun akan jaga betul-betul. Kalau kita tanam pokok, kita tak siram, bagi mereka satu kesalahan, siksa pokok macam tu. Berbakti pada pokok lah tuan-tuan. Dia semangat tuan-tuan dalam berbakti. Maksud dia kalau pokok tu kita tanam, kita tak siram, bagi mereka macam satu kesalahan lah. Kesian kat pokok tu. Dan memang pokok ni hidup pun, betul tuan-tuan, pokok hidup. Dan dia berbicara, cuma kita tak faham bahasa dia. Pokok hidup. Malah dia sebut Cina ni, dia pun bukan Islam, dia pun ada persatuan dia kuat. Tiap-tiap bulan dia pun akan kumpul duit, dia pun akan beli binatang-binatang di kedai-kedai. Burung yang mahal-mahal tu lah, burung, ikan. Beli, buat apa beli? Beli dan lepas. Beli burung, kemudian dia cari burung mahal-mahal ni, bukan murah-murah, ikan mahal-mahal yang dia beli di kedai-kedai tu. Sebab kesian dia tengok ikan tu di mana, ditahan kan. Jadi dia beli, lepas tu dia cari tempat yang sesuai untuk dilepaskan binatang tu. Tiap-tiap bulan buat. Jadi dia yakin tuan-tuan, dia buat macam tu, bisnes dia makin jadi. Allah Ta'ala adil tuan-tuan. Hatta orang bukan Islam pun faham benda tu. Dulu saya tengok dalam 2-3 tahun lepas, ada satu usahawan Cina juga, bukan Islam, tapi ada berapa puluh anak yatim yang tiap kali nak raya dia support. Anak yatim tu 40 kot anak yatim. Tiap-tiap tahun dia bawa beli baju mahal-mahal, baju raya. Anak yatim tu anak yatim orang Islam dah. Anak yatim orang Islam. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau seorang pun dah mesti beratus ya tuan-tuan. Dia buat macam tu pasal dia tahu, dia buat Tuhan takkan abaikan dia. Kemudian ada satu lagi saya dengar dalam IKIM, masa saya naik kereta nak pergi kuliah, dengar ustaz tu cerita, ada di satu surau mereka, Cina ni bagi tiap-tiap bulan kat surau. Cina ni bukan Islam, bagi kat surau tu 500 tiap-tiap bulan, maintain 500 tiap-tiap bulan. Dia bukan Islam tapi boleh bagi 500. Satu ketika dia perlukan duit, Cina tu datang bagi 5,000 Cina tu bagi. Barulah dia tanya, hang bagi pasal apa? Hang bukan Islam. Dia kata dia duk bagi ni, bisnes dia makin menjadi. Jadi terus. Sedang orang Cina pun ada iman tu, ada sikit lah tuan-tuan. Iman pada benda tu lah dunia. Tapi adilnya Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala bentangkan. Dan kalau tuan-tuan rajin tengok usahawan-usahawan dunia kan, Bill Gates yang kaya-kaya ni kan, Jeff Bezos, dia pun ni memang ada badan kebajikan dia pun. Malah untuk jaga apa, alam, semua ada tuan-tuan. Dia pun tak memang foya-foya semata-mata untuk dia pun. Semua ada yayasan-yayasan kebajikan. Dia pun dah kaya sangat-sangat tuan-tuan. Dah tahu nak makan apa tuan-tuan, dah kaya sangat. Nak pakai kereta apa, kaya sangat-sangat lah. Sampailah dia pun tahap faham erti kekayaan ni, erti kita berkongsi dengan orang lain. Betul tak? Kaya sangat nak pergi mana tuan-tuan? Kalau dah ada kereta 10 bumi pun nak naik kereta mana? Tak tahu dah tuan-tuan. Kalau rumah pun ada berpuluh biji, bukan boleh tidur semua rumah tiap-tiap malam. Sampailah dia faham erti kekayaan tu. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah ni maha lembut tuan-tuan. Sekali pun orang tak beriman, Allah bentangkan kesenangan bagi dia. Baik. Hatta orang kafir sekalipun, Firaun sekalipun jahat tuan-tuan, tahulah cerita Firaun ni panjang cerita dia. Tapi Firaun ni antara orang yang tak pernah sakit, sihat dia. Sihat dia.
sihat dia, berkuasa dia, kaya dia. Antara tamadun dunia yang terbaik, tamadun Mesopotamia tu lah, Firaun tu kan, antara tamadun terbaik di dunia tu. Jadi tuan-tuan, adalah mati tenggelam dalam laut tuan-tuan. Tapi lemah lembutnya Allah pada hamba-Nya. Baik. Cumanya tuan-tuan, ada sikit cuma tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan saya tengoklah masyarakat sebahagian dah yang agak menakutkan bagi saya dan ramai orang. Setengah orang saya tengok kadang-kadang masa muda dia bagus, dia semayang, dia baca Quran, tapi bila dia tua Allah uji dia. Betul tak? Bila dah tua mungkin dia kena kecil manis, betul tak? Kena potong kaki, mungkin dia stroke, mungkin bila dah tua macam-macam lah penyakit, betul tak kan? Kena kanser lah, macam-macam penyakit tuan-tuan. Ada setengah orang tuan-tuan, bila dia sakit dia tak semayang. Pasal apa dia tak semayang? Lah, aku ni bagus pun sakit, orang tu buat maksiat, sihat, dan dia tak semayang. Bila dia diuji, dia tak semayang. Kawan tu dia tengok orang lain, dia tu pada muda lagi tak semayang, sihat dia. Kawan tu daripada muda lagi tikam ekor, sihat dia. Aku ni tak buat kerja lagu tu pun sakit. Ada setengah orang dia fikir lagu tu kan. Kadang-kadang itu mengganggu hati tuan-tuan di akhir usia, itu yang risau tu. Saya nak ingatkan tuan-tuan, diri saya dan tuan-tuan semua tuan-tuan, kena ingat kita orang Islam ni, kita ni bukan dunia yang kita ada akhirat. Betul tuan-tuan? Itu kena tahu. Dan Quran sebut wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik pada kehidupan dunia. Jadi dunia ni bukan segala-galanya. Yang kita sakit itu tuan-tuan bukan saja sakit nak bagi hilang dosa. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mati nanti kita bertemu dengan Allah tak ada dosa. Kalau tak ada dosa, sakit pasal apa? Nak angkat darjat. Nak angkat darjat bagi makam lagi tinggi nanti di syurga. Tu akhirat tu yang lebih. Sebab tu dalam hidup kita ni, walaupun kita sibuk dengan dunia, tapi kena ingat akhirat tu nombor satu. Bila kita lupa akhirat tuan-tuan, itu yang kita doa pun, dia itu sihat, dia itu kaya, kita duk tengok orang. Itu dia lupa hak yang nak main ni. Yang lebih penting lagi tuan-tuan, kok mana pun kita mati tuan-tuan. Betul tak? Kok mana pun mati tuan-tuan. Kaya lagu mana pun tuan-tuan. Tuan-tuan ada harta penuh bumi pun mati tuan-tuan. Steve Jobs kan, yang buat Apple tu kan kaya dia. Tu antara orang paling kaya kat dunia, Steve Jobs. Masa dia nak mati tu, dia mati pun muda, umur 54 kot. Kena kanser pankreas. Ke 53 kena kanser pankreas. Mati dia. Antara orang paling kaya di dunia. Tapi dia sebut waktu dia nak mati tu, aku mengumpulkan harta dunia yang banyak. Betul tak? Harta yang banyak. Tapi bila nak mati ni, yang ada aku atas kaki ni, ngampai kekayaan yang ada atas kaki ni. Yang lain tu mana ada dah, hak orang lah tuan-tuan. Si mati lah tu apa? Pewaris lah tuan-tuan kalau dah mati. Bulan sebelah, saya sebut kat tuan-tuan kot, tok saudara mak saya, kalau saya ni moyang lah kot, moyang saudara, meninggal umur 104. Tua tuan-tuan, panjang umur dia. Dia lahir tahun 1917. Kiranya masa merdeka tuan-tuan, umur dia dah 40 lah. Tapi punya banyak orang tuan-tuan yang lahir waktu merdeka, ramai yang dah mati. Betul tuan-tuan. Tapi umur dia banyak. Masa negara kita merdeka, umur dia 40 lah. Dan dia baru meninggal tahun lepas. Dia meninggal, dia lahir 1917. Mungkin dia lebih tua tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lah orang tua kadang-kadang dulu-dulu tuan-tuan, dia adjust sikit umur tu bagi nampak muda kan. Dia memang tua sungguh tuan-tuan. Mak saya sebut dia ni memang tua sungguh lah. Orang yang label dia mati habis dah. Tok kepada mak saya. Jadi meninggal di Bandar Baru, umur dia 104 tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan apa? Tuan-tuan umur 100 tahun pun tuan-tuan mati juga. Betul tak? Itu saya nak bagi tahu. Tuan-tuan hidup 100 tahun, kaya, tak pernah sakit, sihat, semua tuan-tuan. Tapi 100 tahun mati juga, bukan boleh lari pun. Sebab tu bila kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan kekurangan harta, kita diuji dengan sekian, ingat akhirat tu. Itulah ubat dia. Akhirat sana tuan-tuan. Hatta kalau nak kira sakit ni, bukan antara orang Islam, orang bukan Islam pun ramai sakit pergi hospital tuan-tuan. Orang bukan Islam pun ramai sakit.
Jadi tuan-tuan ingat tuan-tuan, bila kita sakit hujung-hujung usia, kita dah sakit, ingatlah kita dah hujung-hujung dah tuan-tuan. Bersyukur pada Allah. Siapa yang sampai umur dia 60 ke 70, 60 antara itulah, bersyukur pada Allah tuan-tuan. Nabi SAW sebut umat dia umur antara 60 ke 70. Wa aqalla ma jawaza zalik, tak ramai yang lebih. Kita kalau dah umur 60 kemudian kita sakit, alhamdulillah, lumrah lah tuan-tuan, betul tak? Hujung-hujung usia dah. Berapa ramai orang tak ada umur 60 mati, betul tak? Berapa ramai yang umur tak sampai 60 mati, ramai. Kita umur 60-an kita kena sakit, bersyukur. Ramai orang yang tak sampai 60 mati. Ingatlah sakit kita ni mungkin ada dosa kita masa muda-muda dahulu. Jangan kita tak sakit langsung, mati-mati dosa timbun atas kepala kita tuan-tuan. Ini yang risau tuan-tuan. Hatta Nabi SAW pun sakit. Malah Rasulullah sakit lebih berganda-ganda daripada kita tuan-tuan. Jadi penting tuan-tuan, pada saya nasihat diri saya dan tuan-tuan supaya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan. Kemudian kita tengok yang ke-34. Al-Azim, yang maha besar ataupun yang maha agung. Allah sangat tinggi martabat keagungannya yang tidak dapat digambarkan dengan pemikiran dan pengetahuan. Keagungan dan kebesaran Allah tak dapat kita fikir tuan-tuan. Besar di sini tuan-tuan bukan besar zat tuan-tuan. Ada orang dia faham lagu tu. Orang kita panggil kaum musyabbihah, mujassimah. Dia ingat bila sebut Allah maha besar, Allah maha apa? Agung. Besar tu besar zat. Contohnya masjid ni besar. Ada besar lagi betul tak? Masjid negara lagi besar. Saiz tu. Saiz. Masjid negara besar, bumi lagi besar. Betul tak? Bumi besar, matahari lagi besar. Saiz. Matahari besar, kita panggil sistem, kita punya sistem suria lagi besar. Sistem suria lagi besar. Ada lagi besar lagi, Milky Way ya, Milky Way. Dia punya Bima Sakti lebih besar, alam semesta lebih besar, kursi lebih besar, arasy lebih besar, Allah paling besar. Diingat saiz tu tuan-tuan, saiz. Allah bukan ada saiz tuan-tuan. Saiz besar kecil ini manusia tuan-tuan. Jangan membayangkan bila sebut besar ni kita ingat saiz. Ini kaum mujassimah, musyabbihah, satu kaum yang tersesat akidah dia. Dia ingatkan satu saiz yang paling besar. Jadi Allah lah saiz paling besar. Tidak layak kita mensifati Allah dengan saiz. Jadi agung ni tuan-tuan darjat dan kebesaran. Saiz ni manusia. Bila ada saiz tuan-tuan, maksud dia ada yang menetapkan saiz baginya. Masjid tuan-tuan besar ni, orang yang buat masjid ni lah besar ni buat. Baju kita tukang jahit lah buat besar ni, dan sebagainya tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan ada saiz seperti mana kita tuan-tuan. Bagaimana zat Allah tuan-tuan di luar akal kita. Baik, kerana ia bersifat dengan segala sifat ketinggian dan keindahan. Maksudnya segala sifat keindahan, kebesaran ada pada Allah Azza wa Jal. Baik, dan kita tak dapat fikirkan dengan akal fikiran kita. Baik tuan-tuan, kita terus pergi yang ke-35. Sebab huraian Al-Azim lebih kurang sama dengan Al-Kabir. Kita tengok yang ke-35. Al-Ghafur, yang maha pengampun. Yang maha pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa hamba-Nya bila mereka bertaubat, kecuali dosa syirik. Makna dia tuan-tuan, walaupun siapa pun, jahat lagu mana pun, kalau dia bertaubat, Allah ampunkan. Dan saya sebut dah kat tuan-tuan tadi, makhluk yang paling jahat sekali adalah iblis. Paling jahat. Sebelum dia jadi iblis, nama dia Azazil. Dia makhluk paling jahat dan jahat. Dia juga pernah nak bertobat. Iblis ni pun pernah nak bertobat. Adalah hati itu nak bertobat. Iaitu pada zaman, ada riwayat sebut pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia bercakap dengan Allah, kalimullah. Maka iblis jumpa Nabi Musa dan iblis kata, wahai Musa, hang bercakap dengan Allah kan di Bukit Tursina. Nabi Musa bercakap dengan Allah, cakaplah pada Allah, bagi tahu, kata aku nak taubat. Iblis dia nak taubat. Iblis pun teringin nak taubat. Dia paling jahat. Kata Allah Azza wa Jalla bila
bila apa? Nabi Musa tanya pada Allah, Allah Ta'ala berfirman, boleh, tapi dia kena tunaikan tanggungjawab dia. Betul tak? Tanggungjawab dulu yang belum selesai. Perintah Allah, iaitu tunduk hormat kepada Nabi Adam. Sujud kita sujud pada Nabi Adam. Sujud ni bukan sujud ibadah, tunduk hormat. Tunduk hormat kepada makhluk yang pertama Allah jadikan masa tu, iaitu Adam. Pi kubur Nabi Adam, sujud dekat Nabi Adam. Bukan sujud ibadah, tunduk hormat je. Tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Iblis bila Nabi Musa beritahu? Iblis kata, masa dia hidup aku tak tunduk hormat kat dia kan, aku nak sujud kat dia dah mati. Ni sombong tuan-tuan. Orang kalau ada panggil lagu ni tuan-tuan, susah itu yang kita sebut. Kalau ada orang yang panggil lagu ni, susah lah. Itulah kita sebut susah. Kalau ada panggil lagu tu, dia ni dulu pun aku tak suka, dah tua lagi aku tak suka, dia macam tu panggil dia. Sombong, menolak kebenaran, keras kepala, lebih kurang lah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa, sekalipun jahat macam Iblis. Jahat lagu mana pun. Tuan-tuan pun tahu cerita orang yang bunuh 100 orang kan. Tuan-tuan pernah dengar cerita dia bunuh 99, kemudian dia tambah 100. Kemudian dia jumpa bunuh orang tuan-tuan, 100 orang dia bunuh. Jumpa seorang ulama ni kata boleh minta ampun. Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada benda yang boleh menghalang antara kamu dan taubat. Siapa pun, tak kira siapa pun. Tidak ada siapa boleh halang antara kita dengan taubat. Taubat ni maksud dia kembali pada Allah lah tuan-tuan. Taba yatubu taubatan. Taba maksud dia apa? Kembali kepada Allah. Tak ada orang yang boleh halang kita. Dan tak perlu jumpa siapa-siapa pun tuan-tuan nak minta persetujuan, minta nasihat, tak apalah. Jadi kata ulama ni, tak ada siapa boleh halang antara hang dengan taubat. Maka dia pun pergilah. Cuma ulama ni kata, pergilah ke tempat sekian dan sekian, tinggalkanlah bumi hang dulu. Bumi hang duk buat maksiat tu, itu bumi yang buruk. Ialah bumi penuh dengan maksiat. Maksiat di merata-rata. Pergilah ke bumi sana. Sana ada orang yang sedang beribadah. Fa'budillah ma'ahum. Pergi sana banyak tempat orang nak ibadah. Kalau kita di Malaysia ni, pergi pondok. Betul pondok mana ada orang buat maksiat, pergi pondok lah. Duduk sana banyak tempat orang ibadah, mengaji kitab, berzikir, ada halaqah zikir dan sebagainya. Pergilah sana, beribadahlah bersama mereka. Dia pun pergi kan. Dalam perjalanan dia tu, tak dan sampai mati. Bila mati, tuan-tuan tahulah, saya pernah sebut kat tuan-tuan, bila kita mati tuan-tuan, bukan masa kita mati, masa kita nak mati dah tuan-tuan, masa ruh di halqum. Masa ni tak boleh cakap lah. Kita tak boleh cakap dah, kita dah nazak lah. Kita panggil nazak, ruh di halqum, tak mati lagi. Ketika itu kalau kita ni orang yang baik, akan datang malaikat rahmat. Dia akan duduk di belah kiri dan kanan. Belah kiri dan kanan. Orang lain tak nampak, kita nampak. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Surah apa? Surah Waqiah kan. Falaula idza balagatil hulqum, ketika mana nyawa di halqum ni, nak mati dah maksud dia. Wa antum hina idzin tanzurun, kamu semua ni tengok dia. Betul tak? Pernah tengok orang nak mati kan, nazak nak mati, kita tengok dia. Dia tengah nazak nak mati, kita nampak. Kawan kita ke, ayah kita ke, adik-beradik kita ke, tengah nazak, kita nampak dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat pada si mati itu, lebih pada kita yang duduk sekeliling dia. Walakin la tubsirun, tapi hampa tak nampak. Tak nampak. Siapa dia? Malaikat rahmat. Kalau baik tu, malaikat rahmat akan duduk sebelah kanan dan kiri sejauh mata memandang. Malaikat rahmat ni comel-comel lah, handsome semua. Yang saya comel-comel semua, bawa kain kafan daripada syurga dan minyak wangi, hanut, minyak wangi daripada syurga. Itu kalau orang baik. Lepas tu baru datang malaikat Israel, cabut nyawa. Maksud dia orang yang baik ni, sebelum dia mati tu, malaikat akan tenangkan dia. Orang yang baik masa nak mati, malaikat rahmat datang tenangkan dia. Jangan bersedih, hang akan pergi syurga. Jangan risau pasal harta, anak dan isteri. Kamilah akan jadi pelindung. Tenangkan orang yang beriman sebelum dia mati. Jadi orang beriman, sebelum ni malaikat Israel tak main, baru datang malaikat Israel. Maksud dia kita akan dicabut nyawa dalam keadaan setenang-tenangnya.
selapang-lapangnya hati. Kalau orang jahat, waktu nyawa di halqum ni, yang main malaikat azab. Malaikat azab muka semua ganas-ganas lah tuan-tuan. Muka menakutkan lah. Malaikat azab bawa masuk. Ini kain kafan daripada neraka. Kain kafan daripada neraka. Kemudian malaikat azab dah sebut, masuk neraka lah. Itulah bagi apa? Kabar apa yang menakutkan pada dia. Baru datang malaikat Israel. Tapi yang laki bunuh orang ni, yang dia bunuh satu orang ni, masa dia mati, dua-dua malaikat turun. Dua-dua malaikat turun. Satu malaikat rahmat turun pula rombongan malaikat rahmat dan rombongan malaikat azab. Tapi dalam hadis ni sebut seorang ketua lah, malaikat rahmat dan malaikat azab. Dua-dua turun. Jadi isu tuan-tuan, siapa yang nak ambil roh dia? Dia mati dah. Siapa nak ambil roh dia? Sebab bila kita dah mati tuan-tuan, Israel dia kerja dia cabut nyawa. Kalau orang yang baik, malaikat rahmat akan bawa naik langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di syurga. Dan disimpan catatan amalan kita. Mana dia nanti bila dah mati. Ruh ni kesedaran kita lah tuan-tuan. Kesedaran. Kalau cabut ruh kita letak sebelah ni, kita punya jasad ni tak ada apa lah. Betul tuan-tuan? Tak ada apa lah. Mati. Kita punya kesedaran kita, sifat kita, ingatan kita ada dekat ruh. Boleh lah? Kalau cabut ruh kita letak kat sini, maknanya dia kita tengok jasad kita. Boleh lah? Kita tengok jasad kita yang dah mati. Tapi kita sedar. Kesedaran, sikap. Sebab tu sikap ni sifat ruh. Antara penyakit ruh ni apa? Dengki, riak, sum'ah. Ni penyakit ni tak ada kat jantung, ada dekat ruh. Jadi kalau cabut ruh letak sebelah ni, kita nampak jasad kita. Yang dah tak bernyawa. Kalau roh kita duduk di sini, kita tengok jasad kita. Maksud dia kesedaran dan ingatan dan segala sifat kita berada pada roh. Jadi kita nanti bila dah mati, kita akan menyaksikan langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah masuk syurga kat atas. Sana atas syurga dah ada tuan-tuan, kat atas sana tu. Syurga dah ada kan, Nabi Adam daripada syurga. Atas sana. Itu kalau baik. Dah sampai di sana, simpan catatan amalan di Iliyin, kemudian turun balik. Dah macam Isra' dan Mi'raj tuan-tuan. Ini Nabi Muhammad hebatlah masa dia hidup. Ni kita dah mati tuan-tuan. Dah mati kita naik. Jadi kita akan menyaksikan tuan-tuan kehebatan langit pertama, 2, 3, keagungan dan kebesaran Allah, para malaikat dia yang sedang ibadah, syurga Allah. Dah naik atas baru turun balik. Baru turun balik kita duduk kat mana? Duduk di samping jenazah. Orang main ziarah, tuan-tuan pergi ziarah orang yang mati. Tuan-tuan tengok muka dia, kesian, matilah dia. Dia ada kat situ. Itu kalau orang baik. Kalau kita orang yang baik, mudah-mudahan insya-Allah kita orang yang baik, kita akan kata cepat nak masuk dalam kubur. Kalau orang jahat, malaikat azab ambil, bawa naik langit pertama, busuk habis langit sebab jahat, penuh dengan dosa. Bila minta dibuka pintu langit pertama, malaikat yang langit buka jaga pintu langit pertama tak buka. Maka daripada langit pertama tu, malaikat azab lempak ruh daripada langit pertama tu, jatuh ke bawah, duduk kat jasad lah. Lempak jatuh ke bawah, jatuh daripada atas lempak ke bawah, dan ruh tu duduk di mana? Duduk di samping jenazah dia. Tapi ruh orang yang jahat tak melepasi langit yang pertama. Itu beza tu. Dan ruh orang yang jahat tu ada di tepi mayat dia tu. Orang yang jahat tu banyak maksiat, mati tak bertaubat. Dan dia orang yang jahat ni, dia tak tahu ke mana orang nak bawa dia. Dia tak tahu ke mana nak bawa dia. Dan dia sangat takutlah nak masuk kubur tu. Dan kita akan lalui benda tu lah tuan-tuan. Saya akan lalui, tuan-tuan akan lalui. Cuma tak tahu bila tuan-tuan. Tapi dalam 100 tahun ni lah. Betul tuan-tuan? Dalam 100 tahun ni matilah semua tuan-tuan. Dalam lingkungan 100 tahun ni saya akan lalui masa tu, tuan-tuan pun akan lalui masa tu. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang duduk di samping jenazah kita gembira. Tunggu nak masuk kubur. Jangan na'udzubillah, jangan jadi di kalangan orang yang takut nak masuk kubur. Baik. Jadi laki ni tuan-tuan bila jahat sangat, maka dua malaikat ni pun berhujah, siapa yang nak ambil roh dia ni? Kalau malaikat rahmat ambil roh dia, akan naiklah sampai ke syurga tu. Kalau malaikat azab naik langit pertama, tak lepas lempak ke bawah. Lempak ke bawah daripada atas.
Jadi tuan-tuan, malaikat rahmat kata apa? Innahu lam ya'mal khairan qatt. Yang ni tak pernah buat baik langsung. Malaikat azab. Malaikat azab sebut innahu lam ya'mal khairan qatt. Dia ni tak pernah buat baik langsung. Malaikat rahmat kata innahu jaa biqalbihi muqbilan ila Allah. Tapi dia ni walaupun tak pernah buat baik, sekarang ni dia dalam dia dalam perjalanan dengan hati dia yang menghadap pada Allah nak bertaubat kan. Ni dalam perjalanan nak bertaubat ni. Jadi tak tahu. Malaikat rahmat kata dia tak pernah buat baik, memang kena masuk azab. Malaikat azab sebut tak pernah buat baik ni. Yang malaikat rahmat kata tapi dia dalam perjalanan, hati dia menghadap pada Allah nak bertaubat. Bincang. Maka Allah Ta'ala hantar satu lagi malaikat dalam rupa manusia. Dua malaikat tadi rupa malaikat, yang datang ni seorang malaikat dalam rupa manusia, fi surati adami, dalam rupa Nabi Adam, rupa manusia. Malaikat ni jadi apa? Hakim. Qisu bainal ardain, sukatkan antara dua bumi. Fa ayyihima aqrab fahuwalah, gitulah. Di mana bumi yang dia dekat, lagi dekat, maka dia milik tu. Maksud dia, kalau dia lebih dekat dengan bumi jahat, malaikat azab ambil dia, ahli neraka. Kalau dia dekat dengan bumi baik, bumi dia nak taubat tu lah, bumi tempat dia nak beribadah tu, maka malaikat rahmat yang akan ambil dia. Maksud dia ahli syurga lah, diampunkan dosa dia. Sebenarnya masa sukat tu dia lebih dekat dengan bumi jahat dia. Dia kan daripada bumi jahat, bumi dia buat maksiat tu, ke bumi baik, dia lebih dekat sejengkal dengan bumi yang jahat. Tapi kerana ikhlasnya dia, ikhlas sungguh-sungguh, biqalbihi, dengan hati dia menghadap pada Allah, maka Allah perintahkan pada bumi yang jahat jauh sejengkai, bumi yang dekat, bumi yang baik dekat dengan dia sejengkai. Jadi bila suka tuan-tuan, maka dia lebih dekat dengan bumi yang baik, lebih dekat dengan sejengkai dekat, lebih dekat kepada bumi yang baik. Faqubidat malaikatur rahmah, maka roh dia diambil oleh malaikat rahmat. Tapi yang penting apa tuan-tuan? Bertaubat dengan Allah dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat pada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang betul-betul, bukan main-main. Taubat sungguh-sungguh tuan-tuan. Dan semua dosa kecuali dosa syirik. Dosa lain semua Allah boleh ampunkan. Kalau dosa syirik, selagi tak tinggal syirik, takkan diampunkan. Ataupun mati dengan membawa dosa syirik, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, tidak ada syafaat yang boleh selamatkan dia, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau mati bawa dosa, mati ada dosa, mungkin ada syafaat ataupun ada amalan yang boleh tolong, amalan kita yang menghapuskan dosa tu, ataupun syafaat boleh tolong kita. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, tak ada syafaat yang boleh tolong. Keluar daripada neraka lah. Syafaat untuk keluar daripada neraka tak ada, kekal dalam neraka. Cuma kalau dia ada sikit kebaikan, mungkin boleh ringankan azab dia, itu boleh. Macam Abu Talib kan, Abu Talib ni duduk dalam neraka, pak saudara Nabi tu duduk dalam neraka, tapi disebabkan dia ni tolong Nabi banyak, maka sepatutnya duduk neraka paling bawah tu, maka diangkat ke neraka yang paling ringan, atas sekali, sehingga kan neraka Abu Talib parah berkulali dahdahim min nar. Pasal apa? Pasal banyak kebaikan yang dia tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada umur Nabi 8 tahun sampai umur Nabi 50 tahun, Abu Talib yang tolong Nabi. Maka diringankan azab dia dengan sangat banyak tuan-tuan. Dialah orang yang paling ringan azab dalam neraka, Abu Talib. Nah, neraka dia takat buku lali je. Atas buku lali tak duduk dalam neraka. Takat buku lali je. Takat buku lali je duduk dalam neraka. Yang atas tak, tapi menggelegak otak dia. Dan Abu Talib sangka itulah siksaan yang paling siksa, padahal yang bawah itu lagi teruk. Baik. Jadi tuan-tuan, kecuali dosa syirik, kerana orang yang melakukan syirik itu telah keluar daripada Islam, tak boleh lah. Tetapi boleh kembali semula jika ia membuat pengakuan dengan 2 kalimah syahadah dan mohon ampun kesalahannya. Dosa syirik bukan tak ampun terus, boleh diampunkan dengan syarat tinggal dosa syirik itu, kemudian mengucap balik, mesti mengucap. Kalau tak mengucap, no. Nak hilang dosa syirik ni, kena taubat, dia kena mengucap tuan-tuan.
Taubat saja tak jadi. Kalau orang menyembah berhala tapi ya Allah ampunlah dosa aku, tapi duk sembah berhala, mana jadi tuan-tuan? Tak jadi tuan-tuan. Dia kena mengaku ini dua kalimah syahadah tu. Nah, mengaku dua kalimah syahadah dan minta ampun atas dosa dia. Barulah dia ampunkan dosa syirik. Bukan semata-mata taubat, tapi dengan masuk balik Islam, pengakuan dua kalimah syahadah, baru boleh masuk Islam, diampunkan dosa dia. Nah, baik. Bukanlah maksud orang yang kafir itu bila dia masuk Islam maka dosa syirik takkan diampun, bukan. Orang yang bukan Islam, dia masuk Islam dengan hati yang ikhlas, segala dosa yang lepas dihapuskan semua, tak kira dosa apa pun. Bukan sekadar dosa syirik, dosa apa pun, dosa berzina ke, minum arak ke, dia masuk Islam, dia ampunkan semua dosa dia yang lepas. Baik. Jadi tuan-tuan, syarat pengampunan ni tuan-tuan, ada 3 syarat pengampunan yang kita kena tahu. Saya dan tuan-tuan, kita banyak dosa tuan-tuan. Tidak ada orang yang lepas pada dosa. Kullu ibn Adam khata', semua anak Adam ni ada buat salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang buat salah, orang yang minta ampun. Jadi macam mana nak dapat pengampunan daripada Allah? Dia ada 3 tuan-tuan yang mesti kita buat. Dalam satu hadis Nabi, saya habiskan dengan tu tuan-tuan, kita nak insya-Allah ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah taala berfirman, kata Allah, ya bani Adam, hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Kata Allah dalam hadis kursi, ya. Hadis kursi ni maksud dia susunan dia macam Allah berkata-kata. Tapi sebenarnya susunan ayat dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seolah-olah Allah Taala berkata-kata, Allah Taala berfirman. Cuma susunan ayat dia Nabi yang susun. Makna daripada Allah. Baik, jadi tuan-tuan, kata qala Allah Taala, Allah Taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam. Syak. Belum lagi berapa minit? 1 minit. Okey, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law balagat dhunubaka anana as-sama' ya bani Adam, innaka ma rajautani wa da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ini syarat pertama. Wahai anak Adam, kita semua ingat, selagi mana kamu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharap, sungguh-sungguh mengharap pengampunan daripada Allah, ghafartu ala ma kana fika, aku ampunkan segala dosa yang ada kat hang. Banyak mana pun dosa tu, ampunkan. Wala ubali, dan aku tak kisah banyak mana pun dosa tu. Tak kisah siapa pun, semua boleh minta ampun pada Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala sambung lagi, ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubaka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu telah memenuhi langit, sampai ke langit tuan-tuan, sejauh mata memandang, penuh langit, ghafartu laka, maksud dia kita tengok langit ni sejauh mata kita memandang, penuh, sepenuh tuan-tuan, sejauh mata kita memandang ni, sampai ke langit pun banyak dosa tuan-tuan, banyak sangat dosa. Kemudian kita minta ampun, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan dan aku tak kisah banyak mana pun, walaupun dosa banyak tu. Kemudian firman Allah yang ketiga, kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqaitani la tusyriku bi syai'a ghafartu laka wala ubali wa la ataituka biqurabiha maghfirah. Baik, kata Allah, wahai anak Adam, kalaulah nanti kita mati bertemu dengan Allah, bawa dosa sepenuh bumi, tapi kita tidak pernah mensyirikkan Allah, aku akan bertemu denganmu dengan pengampunan sepenuh bumi. Jadi tuan-tuan, makna dia kalau kita ada kebaikan, keikhlasan, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita walaupun setelah mati kita ada dosa tuan-tuan, Allah boleh ampunkan. Jadi dia ada 3 syarat tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, dia adalah doa ma'ar raja', mesti berdoa pada Allah dengan mengharap pengampunan Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Doa dan harap Allah ampunkan, bukan semata-mata doa. Doa dengan penuh harapan di hati. Syarat pertama. Syarat yang kedua, al-istighfar, minta ampun. Kalau istighfar, astaghfirullah, minta ampun. Tadi doa selalu kita doa, Allahumma ghafirli, itu doa. Kalau minta ampun, astaghfirullah, mahma azamatiz dzunub, banyak mana pun dosa, istighfar, Allah boleh ampunkan tuan-tuan. Doa dengan pengharapan. Yang kedua, istighfar, walaupun dosa dah banyak mana pun, istighfar pada Allah. Yang ketiga, at-tauhidul khalis, yakni tauhid yang bersih. Tauhid kita ni beriman semata-mata hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada sebarang syirik.
Syirik apa? Minta tolong pada orang mati ke, minta tolong pada kubur ke, minta tolong pada tok wali ke, minta tolong sujud pada kubur ke, tak ada tuan-tuan. Percaya pada benda-benda khurafat ke. Ini semua benda-benda yang syirik tuan-tuan, tak mau ada langsung. Biar bersih kita punya hati, at-tauhidul khalis, tauhid semata-mata pada Allah Azza wa Jal. Habis tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita sambung di Asy-Syakur. Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Allah Ta'ala yang maha bersyukur. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahrum wa la matrura. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.